Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harisun and I am going to share some beneficial content and sometimes not so beneficial content. So today I am going to share with you guys about SPM Pro Max. Jadi saya cakap bahasa Melayu lah ya. Jadi hari ni saya nak cerita pasal apa yang korang patut buat selepas SPM. Agak-agaknya apa ya yang korang kena buat lepas SPM? Maksudnya korang nak buat apa? Dah bosan lepas SPM kan? Nak goyang kaki ke? Nak kerja ke? Nak kahwin ke? Nak buat apa? So kita tengok apa yang kita nak buat lepas SPM. Ada banyak sebenarnya benda yang korang boleh buat selepas SPM. Sebelum kita dapat tahu result SPM kan, mesti ada benda-benda yang kita nak buat. Okey, yang pertama sekali yang korang boleh buat ialah ambil lesen memandu. Sama ada lesen memandu kereta ataupun motosikal. Lesen ni sebagaimana yang kita tahu sangat-sangatlah penting sebab takut bila kita dah masuk universiti ataupun dah sambung STPM, diploma sebagainya, kita tak ada masa untuk buat license. Jadi kalau untuk buat license ni faham-faham je lah kita nak kena ada duit. Ada orang yang parents tanggung dia punya lesen kereta dan juga lesen motor. Tapi macam kalau contoh saya sendiri sampai hari ni tak boleh ambil lesen lagi sebab saya masih tak cukup duit lagi untuk ambil lesen memandu. Jadi untuk korang yang parents tanggung ataupun memang dah ada simpanan yang mencukupi, korang boleh gunakan duit tu untuk buat lesen memandu. Tu yang first kali lah benda yang korang boleh buat selepas SPM. Yang kedua pula, untuk pelajar selepas SPM Pro Max ni, ada juga perkara lain yang korang boleh buat seperti bekerja. Ramai yang memang suka nak bekerja lah selepas SPM sebabnya kebiasaannya ramai yang perlukan pendapatan, yang perlukan duit untuk sambung belajar. Kalau contohnya ada sesetengah parents, sesetengah ibu bapa tak benarkan anak-anak mereka bekerja. Tapi kalau yang benarkan untuk bekerja, korang bolehlah bekerja separuh masa. Biasanya budak lepasan SPM ni diorang akan pilih untuk bekerja sama ada di McDonald, KFC, tempat-tempat fast food restaurant. Ada juga yang bekerja dekat kedai-kedai makanan. Kalau contoh macam saya sendiri, selepas sahaja tamat SPM, dulu saya tamat SPM daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Tapi sebelum tu, sebelum berpindah ke sekolah berasrama penuh, Form 1 sampai Form 3 saya sekolah dekat Sekolah Menengah Kebahasaan Kota. Jadi sebelum tu saya memang dah tahu kat situ memang ada koperasi sekolah yang boleh kita bekerja kat situ. Dah pernah ada pengalaman senior kerja dekat sekolah tu sebagai cashier, sebagai orang yang jual makanan sebagainya kan. Jadi masa tu saya pun selepas tamat SPM saya terus kerja sebagai cashier dekat koperasi sekolah SMK Kota. Saya juga bekerja sebagai orang yang buat makanan tu kan, yang serve food kepada orang, dan dapatlah gaji sedikit sebanyak untuk tampung kita punya dan dapatlah sedikit sebanyak gaji untuk tampung sedikit sebanyak kita punya perbelanjaan selepas SPM. Tak adalah menyusahkan ibu bapa kita untuk tampung kita sepenuhnya. Selain daripada bekerja dengan orang lain, kita juga boleh bekerja sendiri. Ada yang nak menghasilkan pendapatan sendiri kan. Jadi zaman sekarang ni dah banyak pilihan untuk kita ambil. Contohnya buat dropship. Kita boleh jadi ejen, jual makanan, jual tudung, dan jual pelbagai jenis barang yang boleh dijual melalui online. Jadi dropship pun senang lah sebab kita just ambil order, promote. Barang tu still ada dengan HQ, dengan owner punya barang tu sendiri. Jadi boleh buka IG shop dan boleh buka akaun Shopee juga untuk jual barang-barang yang kita nak jual tu. Jadi kat situ senang sikit bila kita bekerja sendiri, bekerja dari rumah, terutamanya untuk orang yang parents dia tak benarkan bekerja dekat luar. Contohnya dekat tempat lain selain daripada rumah kan, biasa parents ada yang tak bagi bekerja. Jadi tu antara option yang korang boleh ambil untuk bekerja juga walaupun daripada rumah. Okey, yang ketiga pula, next benda yang kita boleh buat selepas SPM, sementara menunggu result untuk keluar, result SPM keluar, korang boleh juga buat volunteerism program. Korang boleh sertai NGO mana-mana yang membuka peluang untuk korang buat kesukarelawanan. Contohnya seperti WWF. Nanti saya akan sertakan link dekat bawah, mana tahu korang nak daftar untuk buat kerja-kerja kesukarelawanan.
selepas saja tamat SPM, sementara tunggu result SPM keluar kan. Jadi korang boleh buat volunteerism program. Adalah senarai-senarai di bawah yang saya sertakan. Ada WWF, di mana dia orang ni lebih kepada kesukarelawanan pasal alam sekitar. Ada jugalah pasal benda-benda lain sikit sebanyak. Ada juga tak silap saya, apa lagi, Souls 24/7. Macam ada juga yang menawarkan, contoh macam kita nak mengajar budak-budak ke, tu salah satu cabang kesukarelawanan lah. Tapi yang pastinya saya akan sertakan link kat bawah mana tahu korang nak join aktiviti volunteerism selepas SPM. Yang keempat, korang boleh ambil short course. Short course ni ada banyak jenis lah. Sama ada korang nak ambil kelas-kelas kemahiran seperti kelas menjahit, kelas bertukang, apa-apa kelas yang memerlukan kemahiran lah, seperti baking kan. Ada orang masa umur 17 tahun, 18 tahun dah boleh buka dia orang punya kedai sendiri sebab dia orang ada kemahiran untuk baking dan sebagainya kan. Jadi pastikan korang cuba untuk ambil short course lah kalau korang berminat. Short course ni selain daripada kemahiran seperti tu, korang juga boleh cari short course untuk kemahiran bercakap dalam bahasa lain. Contohnya short course language in Chinese, Japan, Korean. Kalau ada yang minat Korea, BTS kan, bolehlah join short course in Korean language. Ada juga korang boleh try German, Spanish, French dan lain-lain bahasa lah yang korang rasakan menarik dan berguna untuk korang untuk masa akan datang nanti. Kalau korang nak tahu lah kan, kebanyakannya orang yang mahir dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni sebenarnya mempunyai peluang yang lebih cerah untuk peluang pekerjaan. Sebab sekarang ni, zaman sekarang, orang perlukan translator, penterjemah untuk terjemahkan banyaklah benda. Contohnya artikel. Sebelum ni dekat Twitter saya pernah nampak satu tweet. Dia mencari pekerja yang boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Jepun, dan gaji yang diorang tawarkan dalam 18k hingga 20k, 18,000 hingga 20,000. Tak kebanyak tu kan. Jadi kita nampaklah kat sini keperluan untuk mempelajari bahasa selain daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Untuk yang ada saving ataupun memang parents boleh bagi duit untuk korang pergi melancong, travel, ada trip dengan kawan-kawan, jadi bolehlah pergi travel. Tapi sekarang ni kita musim COVID-19, mungkin belum lagi lah boleh melancong. Mungkinlah boleh melancong tapi kurangkan, sebab saya tak sarankan sangat. Tapi contohnya selepas ni COVID dah berakhir dan korang masih menonton video ni, sebelum result SPM keluar, korang bolehlah pergi melancong, travel dengan kawan-kawan, dengan family, supaya dapat riliskan kita punya stres lepas SPM kan. Dan melalui travel ni juga mungkin kita boleh dapatkan idea untuk apa course yang kita nak ambil selepas ni. Kalau contoh seperti kita tak ada apa-apa hala tuju selepas ni, jadi boleh teruskan cuba dapatkan idea. Yang keenam pula, mungkin korang boleh teruskan hobi korang ataupun sekurang-kurangnya cari hobi. Untuk orang yang dah ada hobi, mungkin semasa SPM korang terpaksa korbankan masa korang untuk buat hobi-hobi korang tu sebab korang nak fokus kepada SPM. Tapi sebab SPM dah tamat, jadi sekarang korang boleh teruskan dengan hobi korang. Contohnya korang suka menanam pokok, menanam bunga. Ada kawan-kawan saya yang suka tanam bunga ros, bunga mawar dan sebagainya kan. Jadi korang boleh teruskan hobi korang tu, sama ada nak fishing ke, nak memancing ke, nak start a YouTube content ke. Mana tahu kan ada yang berminat nak buat YouTube content ataupun nak buat TikTok content, tapi pastikan yang mengikut syariah lah, patuh syariah. Dan korang juga boleh pastikan hobi korang tu menjadikan korang lebih apa tu kita panggil, lebih gembira lah. Sebab sekarang ni Malaysia semakin, kita kata semakin tertekan dengan mental health issues. Jadi kita nak pastikan mental health kita baik, dalam keadaan yang baik. Jadi hobi ni dapat membantu kita untuk kekalkan mental health kita dalam keadaan yang stabil. Okey, yang ketujuh pula.
Yang ketujuh ni, ada juga orang selepas SPM dia nak kahwin. Jadi kalau yang macam mungkin ada parents yang suruh kahwin ke, ataupun jodoh dah datang, jadi bolehlah korang kahwin. Tapi kalau contoh macam korang macam hidup di bawah tanggungan family, lepas tu duit pun tak ada, mungkin korang boleh postpone dulu kot niat tu. Sebab bila kita tak ada pendapatan, agak susah sebenarnya untuk bina satu institusi keluarga yang baik. Dan mungkin kita boleh fikirkan dulu untuk sambung pelajaran, untuk membahagiakan ibu bapa, untuk mengharumkan nama negara. Okey, nombor 8 pula. Nombor 8 ni benda yang penting. Mungkin sebelum result keluar ni, kita ada banyak masa kan. Masa SPM mungkin kita tak sempat nak membantu ibu bapa kita kan. Sebab mungkin ada setengah ibu bapa tu, dia orang memang bagi masa sepenuhnya kepada anak-anak supaya anak-anak tu belajar. Jadi dia tak suruh basuh pinggan, tak suruh sidai kain dan sebagainya kan. Jadi kita ambillah masa ni untuk tolong ibu bapa kita. Sebab mungkin lepas ni bila dah dapat result SPM, jadi dah nak fokus kepada nak masuk universiti, nak masuk STPM dan sebagainya, nak sambung pelajaran ni, dah tak ada masa dah lepas ni. Masa akan berkurangan lah. Jadi masa ni lah untuk korang gunakan sebaik mungkin. Dan yang ke-9 pula, benda yang paling penting sekali, sebelum result SPM keluar, korang mungkin dah boleh rancang perjalanan pendidikan korang. Mungkin korang dah boleh target, kalaulah contoh dapat SPM macam ni, korang nak masuk universiti mana, nak sambung SPM ke, nak masuk college matrikulasi, asasi, ataupun korang nak masuk dekat college teknik ke, politeknik kan, boleh masuk juga. Ataupun ada yang nak sambung pelajaran keluar negara, nak buat A-level, nak buat ADP, ataupun nak buat AUSMAT or SMART, ataupun ada juga nak buat IB, International Baccalaureate. Jadi laluan-laluan tu pelbagai. Jadi masa ni lah sekarang untuk korang kaji yang mana sesuai dengan korang. Saya rasa tu saja untuk video kali ini. Yang pastinya secara ringkasnya, pastikan sebelum result keluar, korang jangan goyang kaki. Ada antara korang ni yang lepas sahaja habis SPM terus main game kat rumah tanpa buat apa-apa. Goyang kaki lah kiranya. Sepatutnya korang kena gunakan masa ni, suatu masa yang berharga ni, untuk buat sesuatu, supaya masa tu tidak terbuang begitu saja. Kan dah ada dalam surah Al-Asr yang dikatakan manusia ni sesungguhnya berada dalam kerugian. Jadi kita ni sebagai manusia yang bagus patutnya menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Untuk video lepas ni saya akan buat pula apa yang korang kena buat selepas dapat result SPM. So that's all for this video, for today's video. So we meet again in next video. Don't forget to like, comment and also subscribe to this channel. Thank you so much for watching.